Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 12 Jun 2021. Baik perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 309 kes positif baru semalam menjadikan jumlah kumulatif kini 65,330 kes. Sebanyak 6 kematian direkodkan iaitu 2 di Tawau manakala 1 kes masing-masing di Semporna, Sandakan, Kuala Penyu dan Beaufort. Sementara itu 1 kluster baru direkodkan iaitu kluster Kopi Blues Tawau. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, seramai 1,978 pesakit sedang menerima rawatan iaitu 537 orang di hospital dan 1,441 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam. Bilangan pesakit dalam unit rawatan rapi ialah 96 orang dan 37 orang lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Daripada 309 kes jangkitan baharu, 143 hasil daripada saringan kontak rapat, 91 saringan kluster, 30 saringan bergejala, 26 saringan bersasar dan 19 kes daripada lain-lain kes. Sementara itu, kluster baru iaitu kluster Kopi Blues Tawau melibatkan jangkitan dalam komuniti di Mukim Sri Tanjung, daerah Tawau. Kes indeks merupakan suri rumah 46 tahun dari kampung Lorong Sadani Batu 2 disahkan positif bersama anaknya melalui saringan bergejala pada 9 Jun 2021. Daripada 20 sampel yang diambil menerusi saringan kontak rapat dan kontak sosial, 10 sampel dikesan positif COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif 12 kes. Siasatan awal mendapati semua kontak telah menghadiri majlis pengebumian dan tahlil di Kampung Kopi Blues Batu 2 pada 29 Mei. Aktiviti pengesanan kontak rapat dan mengenal pasti punca jangkitan sedang giat dijalankan. Sementara itu, 4 lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 13 Jun hingga 26 Jun ini, iaitu Kampung Lobau 1 dan Kampung Bukit Permai Kota Kinabalu, Kampung Kadazan Tawau dan Taman Villa Felka Nambazan, Pinampang. Usaha berterusan penting bagi memastikan program vaksinasi COVID-19 di negeri ini mencapai sasarannya. Ini termasuk kempen keyakinan berhubung vaksin COVID-19 bagi menangkis sentimen dan propaganda kumpulan anti-vaksin. Demikian dinyatakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mukhtar Rahdin di Kota Kinabalu. Katanya kira-kira 200,648 orang telah menerima vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan peringkat Sabah untuk dos pertama bagi fasa 1 dan fasa kedua. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan yang ketara bagi penerima vaksin di Sabah dan diharap sasaran seramai 268,000 penerima vaksin dapat dicapai bagi fasa kedua. Daerah Beaufort menyasarkan 500 orang menerima suntikan vaksin setiap hari melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK ke arah mencapai imuniti kelompok bagi mengekang penularan COVID-19. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelias, Datuk Isnin Aliasni, ketika ini pihaknya giat menjalankan kempen menggalakkan orang ramai mendaftar sebagai penerima vaksin menerusi Unit Pemimpin dan Pembangunan Masyarakat UPPM dan Jawatan Kuasa Pengurusan dan Pembangunan Kampung JPKK. Kita sebenarnya arahkan kita punya pengurusi JPKK di kawasan untuk mereka ambil nama dan mereka bawa sendiri. Saya mau JPKK pastikan mereka hadir supaya tidak akan berlaku macam kalau kita daftar 10 orang tiba-tiba datang 2 orang, itu merugikan. Datuk Isnin yang juga pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita dalam PIK daerah Beaufort kelompok kedua di Beaufort. Sementara itu, warga emas ditemui berharap orang ramai segera mendaftar sebagai penerima vaksin. Kebaikan yang kita dapatlah menyelamatkan kita punya nyawa daripada kena jangkitan COVID ini. Tidak perlu takutlah sebab vaksin ini melindungi kita daripada wabak penyakit berjangkit yang melanda negara kita sekarang. Saya ada yakinlah. Ada orang cakap begitu juga. Begini, dibilang begini. Tapi bagi saya, percayalah. InsyaAllah kalau saya jumpa kawan-kawan, saudara-saudara, saya akan bagi tahu.
Saya yakin tak ada masalah lah, okey lah. Sebab rawatan-rawatan daripada permulaan sampai yang terakhir ni dia bagi tahu jugalah. Fahamlah salah. Alhamdulillah juga kami berterima kasih jugalah atas ada suntikan vaksin ini untuk keselamatan dan seterusnya daripada diri kami dan terusnya dengan keluarga-keluarga lah. Jadi saya serukan kepada keluarga yang di luar tu yang belum vaksin diminta untuk minta suntikan vaksin nilai. Berdasarkan statistik pencapaian PIK Negeri Sabah, setakat Sabtu lalu hanya 44.9% penduduk dalam daerah Beaufort telah mendaftar sebagai penerima vaksin. Penduduk dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD diminta terus mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan selain memberi kerjasama kepada anggota bertugas di pos kawalan PKPD. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali berkata setakat ini terdapat 65 kawasan dikenakan PKPD di Sabah. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali, tiada sebarang aduan maupun laporan berhubung penduduk ingkar arahan di kawasan PKPD. Kita tak nafikan daripada Mac tahun lepas hingga sekarang, PDRM sebagai lead agency dalam penguasaan SOP dan pematuhan sepenuhnya. Memang tak nafikan kita dalam kepenatan, tapi insyaAllah kita akan teruskan komited kita terhadap tugas dan amanah yang telah diberikan kepada PDRM keseluruhannya. Terima kasih atas sokongan semua pihak kepada PDRM. Beliau menyatakan demikian selepas membuat tinjauan di salah satu pos kawalan PKPD di Taman Nikmat, Kota Belud. Penduduk dalam kawasan PKPD yang ingin keluar untuk membuat pembelian dinasihatkan membawa bil utiliti masing-masing untuk diperiksa dan dicatat anggota bertugas di pos PKPD bagi mengelak penipuan atau penyamaran orang luar. Seramai 520 anggota polis bertugas pada satu-satu masa di pos kawalan PKPD seluruh negeri. Sementara itu, dalam perkembangan lain, seorang ahli politik yang didakwa dengan 5 pertuduhan di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu kemarin mungkin berdepan 2 lagi pertuduhan baru. 2 lagi kertas siasatan polis terhadap individu berkenaan dibuka membabitkan Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan jangkitan nombor 2 2021. Kertas siasatan berkenaan diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut. Hebahan pematuhan prosedur operasi standard SOP menerusi penggunaan drone oleh Pasukan Gerakan Udara PGU Sabah di lokaliti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD membantu usaha polis mengawal lokaliti terlibat. Ia secara tidak langsung memudahkan tugas mereka menyampaikan maklumat kepada masyarakat untuk terus mematuhi SOP sekaligus membendung penyebaran COVID-19. Sebab bukan semua maklumat kita dapat sampaikan melalui media sosial secara individu ataupun SOP, tapi penggunaan drone ni kita boleh menggunakan lebih dekat kepada masyarakat yang kita nak sampaikan. Ketua Polis Daerah Papar DSP Bartolomeo Umpit berkata demikian semasa melakukan pemantauan di sekatan Jalan Raya SJR PKPD 5 Kampung Tengah Kinarut dan PKPD 4 Kampung Gusi Kinarut. Operasi pemantauan SOP di 2 lokaliti PKPD ini menggunakan 2 jenis drone. Daripada PGU Sabah ni, untuk penugasan hari ini di Kampung Gusi ni, kita sediakan 1 kali drone Mavic 2E dan 1 kali Matrix 300. Turut serta dalam operasi kali ini, Timbalan Komander PGU Sabah Superintendent Rizal Isman. Sehingga kini daerah Papar merekodkan sebanyak 508 kompaun melibatkan kesalahan antaranya tidak memakai pelitup separuh muka dan melebihi had penumpang dalam satu kenderaan. Penduduk di Kampung Batu Layar, Pulau Banggi, Kudat yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD mulai 10 Jun hingga 23 Jun ini dinasihatkan mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard yang ditetapkan. PKPD di lokaliti itu melibatkan 286 penduduk daripada 63 ketua isi rumah. Pegawai Daerah Kudat Ahmad Shah Muhammad Suno berkata pematuhan SOP penting bagi memutuskan penularan jangkitan COVID-19 di kawasan ini.
Ketika dihubungi RTM di Kudat, beliau berkata seramai 18 anggota keselamatan termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam APM dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA terlibat dalam operasi kawalan di lokaliti tersebut. Tambahnya, penduduk yang memerlukan di kawasan PKPD akan diberikan bantuan bakul makanan yang dikoordinasi Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Seramai 2,000 ahli Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Sabah bakal menerima bantuan Sabah Prihatin BSP 3.0 yang diumumkan kerajaan negeri baru-baru ini. Kesemua ahli yang bakal menerima manfaat berkenaan tergolong dalam miskin tegar, kurang upaya dan warga emas. Sehubungan itu, PVATM merakamkan penghargaan atas keprihatinan kerajaan dalam memastikan kebajikan veteran ATM terbela. Yang di-Pertua PVATM Negeri Sabah merakamkan setinggi penghebatan, setinggi penghargaan di atas pemberian sumbangan dan bantuan ini, di mana sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kepada ahli-ahli PVATM. Veteran ATM yang masih belum berdaftar sebagai ahli PVATM untuk segera berbuat demikian. Mereka boleh menghubungi PVATM Sabah di talian tertera atau hadir terus di pejabat PVATM negeri ataupun cawangan di daerah masing-masing. Setakat ini terdapat 6,000 ahli PVATM di Sabah merangkumi 19 cawangan di seluruh negeri. Ya, kebajikan pelajar Universiti Malaysia Sabah UMS terus dititik beratkan termasuk dalam tempoh sekatan pergerakan penuh yang sedang berkuat kuasa hingga 14 Jun ini. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Taufik Yap Yun Hin berkata, UMS melalui Jabatan Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama Barisan Kepimpinan Pelajar akan memantau situasi dan keperluan pelajar dari semasa ke semasa menerusi satu jawatan kuasa khas. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, UMS juga memantau tahap kesihatan fizikal pelajar. Sekiranya bergejala, mereka akan dirujuk ke hospital UMS untuk menjalankan ujian calitan COVID-19. Justru ibu bapa pelajar tidak perlu bimbang mengenai kebajikan anak-anak mereka sepanjang berada di UMS. Mengenai aktiviti akademik, Profesor Datuk Dr. Taufik berkata, ianya berjalan seperti biasa secara dalam talian membabitkan semua pelajar di dalam dan luar kampus. UMS mempunyai 4,589 pelajar melibatkan kampus Kota Kinabalu, Labuan dan Sandakan. Baik, sekian berita Pagi Sabah kali ini. Saudara segera daftarkan diri sebagai penerima vaksin COVID-19. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.